Dia kata riwayat ini daripada Abdullah bin Abi Ja'far, ajra'ukum alal futya ajra'ukum alan nar. Orang yang paling berani di kalangan kamu mengeluarkan fatwa, orang yang paling berani terhadap api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terlebih dahulu terima kasih kepada Yang Amat Mulia Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah yang sudi berangkat pada malam ini. Datuk Pengurusi, ahli panel, Ashabus Samahah, para asatizah, para alim ulama, hadirin dan hadirat sekalian. Apabila kita memperkatakan tentang penyelarasan, sukarnya ahli fatwa ni dia nak kena selaraskan daripada atas ke bawah, bukan di bawah saja. Penyelarasan yang pertama kita nak kena selaraskan ialah penyelarasan antara kita dengan kehendak Tuhan. Kerana ini dahulu yang perlu kita letak dalam fikiran kita. Kerana fatwa itu bukan menyatakan pandangan kita, tapi fatwa ialah menyatakan hukum-hukum Tuhan yang kita percaya itulah kehendak Tuhan pada manusia. Sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab yang kebanyakan kita sebagai ahli fatwa membacanya, iaitu I'lam Al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Sebahagian membaca dengan A'lamu Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ambil bacaan yang masyhurah, I'lamu Muwaqqi'in, yakni mengiklamkan, memaklumkan kepada Al-Muwaqqi'in, golongan yang melakukan tauqi', melakukan tanda tangan bagi pihak Tuhan Rabbil Alamin, bagi pihak Tuhan. Maksudnya dalam buku itu tentang fatwa, orang yang mengeluarkan fatwa seolah-olah dia tanda tangan inilah kehendak Tuhan kepada manusia. Kalau Nabi dia ada wahyu, tetapi kita yang telah menyatakan hukum Tuhan ini, bagaimana jika bukan itulah kehendak Tuhan? Maka sebab itu perkara yang pertama yang mesti kita selaraskan dalam diri seorang mufti, kalaulah kita ni layak, macam saya rasa macam kecil kerdil lah, tapi dah jawatan ni nama lah kan, mufti, ialah menyelaraskan hal ini. Di dalam riwayat daripada Umar bin Khattab dalam Musnad Ad-Darimi, dia kata riwayat ini daripada Abdullah bin Abi Ja'far tetapi mursal daripada Nabi, ajra'ukum alal futya ajra'ukum alan nar. Orang yang paling berani di kalangan kamu mengeluarkan fatwa, orang yang paling berani terhadap api neraka. Ini ialah perkara yang perlu kita sedar. Di dalam riwayat Abu Daud, di dalam sunannya, hadis yang semua kita tahu, apabila satu orang telah cedera kepala dia, luka, kemudian dia berjunub, dan dia bertanya kepada sahabat-sahabat dia, boleh tak dia ada pengecualian tak mandi wajib? Dan mereka kata tak. Lalu dia mandi, faghtasala wa mat, dia mandi dan dia mati. Maka lafaz Nabi yang terkenal, Nabi kata qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, Allah membunuh mereka. Walaupun mereka mengeluarkan fatwa, mereka tak bunuh dia, tapi fatwa itu telah memberikan kesan yang memusnahkan nyawa seseorang. Allah kata mereka membunuh, Nabi kata mereka membunuhnya.
Dan ini adalah satu perkara yang perkara yang pertama untuk kita letakkan dalam fikiran kita, bahawasanya kerja mufti ini, walaupun orang kata tengok mufti ada gaji, kemudian ada kereta, orang tok di depan, tapi ini adalah tauqi', menandatangani bagi pihak Tuhan Rabbul Alamin. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin mamat tepi jalan tu lebih selamat dibandingkan mufti di akhirat besok. Kalau silap dia pun diri dia. Kalau silap kita mengeluarkan fatwa yang bukan kehendak Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang besar. Maka dengan itu, kita hendaklah tahu bahawasanya tanggungjawab mempertahankan ilmu, walaupun kadang-kala, saya akan pergi pada penyelarasan tu, kadang-kadang tidak selaras dengan kehendak orang ramai ataupun kehendak pemerintah. Kalau kita tahu sejarah Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, apabila dia telah tidak bersetuju, walaupun dia tak terang-terangan, dengan, kerana Imam Malik dia hidup pada dua zaman, zaman Bani Umayyah dan zaman Abbasiyah. Imam Malik lahir pada tahun 93-94 dan meninggal pada 179. Imam Malik telah tak mengeluarkan, membaca riwayat daripada Sayyidina Umar dan juga riwayat daripada Ibnu Abbas tentang talaq al-mukrah atau al-mustakrah. Talak bagi wanita yang bagi orang yang dipaksa. Talak itu tidak sah. Oleh kerana ketika itu Abu Ja'far al-Mansur khalifah membuat kaedah, siapa yang menggugurkan bai'ah tertalak istrinya. Maka bacaan dan fatwa Imam Malik telah dianggap sebagai oleh pemerintah ketika itu sebagai menyindir atau bermaksud bahawasanya bai'ah yang dikatakan tertalak isteri itu tidak berlaku, ataupun bai'ah paksa itu tidak memberi makna, tidak dianggap sebagai sumpah yang mesti dilaksanakan. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Malik yang begitu tinggi kedudukannya dipukul oleh wali ataupun gubernur Madinah sehingga lekang bahunya, sehingga akhir hayatnya apabila dia nak mengangkat satu tangannya, terpaksa dia mengangkat dengan tangan yang satu lagi. Tetapi stand firm mempertahankan pendirian. Ini adalah watak bagi orang agama. Itu satu. Dengan kita mengambil kira bahawasanya pemerintah diikuti apabila kehendak pemerintah itu selari dengan maslahah yang disebut oleh Datuk Wan tadi dan juga panel-panel yang lain. Kemudian soal ilmu. Saya rasa kita kena sentuh sedikit soal ilmu ini. Di dalam sejarah Islam, kita tahu pada zaman sahabat, orang ikut fatwa sahabat. Kemudian apabila mazhab-mazhab ini berkembang, kerajaan umpamanya kerajaan Abbasiyah di Baghdad lebih cenderung kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Abu Hanifah, kerana jaguhlah mazhab Abu Hanafi, iaitu Muhammad Hasan Al-Syaibani, rapat dengan pemerintah. Dan kita tahu tokoh besar dalam mazhab Hanafi, Muhammad Hasan Al-Syaibani dan Abu Yusuf. Namun keluasan itu, walaupun pemerintah pusat itu mazhabnya itu, tetapi mazhab-mazhab lain berkembang. Di Madinah, mazhabnya Malik. Sebab itu kita baca dalam sejarah riwayat Imam Al-Baihaqi, bagaimana apabila Abu Yusuf pergi ke Madinah, dia tanya, sampai sekarang kita duk sebut gantang Baghdad, gantang Baghdad, kerana Baghdad. Tapi apabila Abu Yusuf pergi ke Madinah, dia bertanya tentang soal gantang, mereka sebut tentang as-sa' an-nabawi, gantang Nabi. Bila sebut gantang Nabi, dia berbincang, mereka buat mari 50 orang anak-anak muhajirin dan ansar bersama mereka gantang Nabi yang sukatannya sama. Tak sama dengan apa yang Abu Yusuf fatwakan di Baghdad bersama dengan kerajaan. Kata Abu Yusuf, taraktu sa' Abi Hanifah, aku tinggalkan gantang Abu Hanifah dan aku berpegang
kepada qaul orang Madinah. Dan kita melihat keluasan itu. Mazhab Malik umpamanya, Imam Malik ialah imam Darul Hijrah, tak pernah keluar daripada Madinah. Tetapi kalau kita pergi Madinah sekarang, bukan mazhab Malik. Mazhab Malik telah bergerak melalui Yahya bin Yahya Al-Laythi, telah pergi ke Andalus, yang dianggap Aqilul Andalus, yang dipanggil oleh Imam Malik. Imam Malik ada dua Yahya, Yahya bin Yahya Al-Laythi, Yahya bin Yahya Al-Ansari. Al-Ansari mengambil riwayat tetapi tidak mengambil mazhab. Al-Laythi mengambil mazhab dan riwayat lalu membawanya ke Andalus. Andalus berkembang dengan mazhab Malik. Artinya Imam Ahmad di Baghdad. Tapi sekarang Baghdad tak banyak imam mazhab Ahmad. Ahmad mari ke negara dunia-dunia teluk, mari pada mazhab di Saudi, mazhab Hanbali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, anak murid yang disayangi oleh Imam Malik. Kata-kata Asy-Syafi'i yang terkenal, Malik hujjati wa anhu, atau Malik muallimi wa anhu akhadhtul ilm. Malik adalah guruku, daripadanya aku mengambil ilmu. Tetapi apabila Imam Syafi'i daripada Madinah, dia pergi ke Baghdad, bertemu dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan berjumpa dengan ulama-ulama Madinah, bersama juga dengan Imam Ahmad yang lebih muda daripadanya 14 tahun. Dan kemudian apabila dia pergi ke Mesir, di Mesir Imam Malik, murid-murid Imam Malik atau pengikut Imam Malik ramai. Mereka menyambut Imam Syafi'i. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala. Bagaimana mereka sambut dia dengan harapan, inilah anak murid kanan guru kita Imam Malik. Tetapi apabila Imam Syafi'i pergi sana, fatwa-fatwa dia di Mesir sudah tidak menyamai lagi fatwa Malik. Sehingga berlaku krisis. Kata Al-Imam Al-Zahabi, moga Tuhan mengampunkan dua-dua belah pihak. Sehingga Imam Syafi'i sabar. Akhirnya dia menulis menolak fatwa-fatwa Malik, walaupun orang mazhab Malik kuat di Mesir. Kerana dia melihat tentang hujah-hujah dia yang baru dia lihat. Dan di sana ada guru yang terkenal yang dulu selalu berdialog dengan Imam Malik melalui surat menyurat, yang membantah mazhab, pandangan amalan ahli Madinah yang semua kita tahu, iaitu Al-Laits bin Sa'ad. Imam Syafi'i tak sempat dengan dia. Kita pun ada pakai, kalau di Perlis kita pakai fatwa dia tentang boleh bank susu, itu fatwa Al-Laits bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, wal-Laitsu afqah min Malik. Dan Laits itu lebih faqih daripada Malik. Dengan menghormati Malik gurunya, dan dia menyatakan, kalau Allah tanya siapa gurumu, guruku Malik. Maksud saya apa? Maksud saya ialah tradisi ilmu itu membenarkan kerencaman seperti yang disebut oleh Sahibus Samahah Mufti Pulau Pinang tadi. Demikian itu dilakukan oleh imam-imam mazhab. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad sangka anak dia Abdullah bertanya, siapa dia Syafi'i yang sentiasa kau doa dalam tahajud, kau doa kat Syafi'i ini? Kata Imam Ahmad, Asy-Syafi'i kasyams. Asy-Syafi'i itu bagai matahari untuk bumi ini. Kata Imam Syafi'i, ma taraktu Baghdad rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak meninggal Baghdad seorang yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Pun begitu Imam Ahmad tidak bermazhab Syafi'i. Walaupun banyak persamaannya, tetapi itu mazhab Ahmad. Dunia ilmu membenarkan ini dengan syarat kita tidak fanatik. Penyelarasan perlu apabila ia membabitkan tadi kepentingan nasional. Ia membabitkan kemaslahatan jika dibuat berbeza, ada kesan yang besar pada masyarakat. Contoh COVID kita baru ni lah. COVID ni kita kata masjid jangan masuk. Kalau masuk masjid ramai-ramai juga Jumaat, dia akan merebak. Ketika itu fatwa memainkan peranan, ulul amri peranan. Tapi bagi urusan maslahah, bagi urusan amalan diri seseorang, yang di dalam itar, di dalam rangkaian,
di dalam framework pemikiran-pemikiran imam-imam mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka kita mesti ada keluasan dalam hal ini. Selagi dia tidak mengkafirkan yang lain, dia tak menyesatkan yang lain, dan dia memilih pandangan-pandangan itu. Saya suka dengan titah Sri Paduka Sri Tukan Perak tadi. Dalam perkara yang keempat, beliau menyebut, baginda menyebut bahawasanya tentang soal zaman ini teknologi. Kalaupun kita kata hampa kena ikut pandangan hak kami keluar ni, orang di dunia maya ni, dia bukan ikut masjid pun dia tak pergi, tapi mungkin dia semayang, tapi dia tengok international punya fatwa, European Council punya fatwa, fatwa-fatwa antarabangsa. Dan ini adalah satu realiti yang mesti kita terima tentang keperbagaian ini. Jadi kita fatwa bagi pihak kerajaan, kalau bukan mewakili, bukan fatwa mengikut kehendak kerajaan, bagi pengurusan kerajaan yang ada kepentingan awam. Saya buat contoh lah. Contoh ni, walaupun di negeri-negeri lain di Malaysia ini, dalam pengurusan masjid mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang masuk masjid di negeri-negeri lain, ikutlah seperti mana kehendak ulul amri. Tapi dia di rumah, dia semayang lah macam mana pun, kerana itu urusan dia dengan Tuhan, apa yang dia yakin. Diperleh, ya, benda hak sensitif lah kita sebut kan, diperleh baca bismillah perlahan. Di Kedah sebelah baca bismillah kuat dalam solat. Ini bukan soal siapa sesat, siapa tak sesat, kan? Kerana dalam mazhab Hanafi, bismillah memang perlahan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bismillah kuat. Dalam Hambali, bismillah perlahan. Dalam Malik, tak bismillah langsung, bahkan makruh bismillah. Tu tak ada masalah. Demikian kunut, demikian tidak ada masalah. Tapi apabila ulul amri melantik untuk penyelarasan, masjid di Kedah mazhab Syafi'i, masjid di Perlis umpamanya di atas qaul Hambali, macam Masjidil Haram dan masjid, ya, tak ada siapa boleh kata siapa kunut jadi sesat atau siapa tak kunut jadi sesat. Itu penyerasan pentadbiran. Tetapi kita tidak boleh tatabbu' untuk memaksa rakyat mengikut amalan-amal, menghalang mereka beramal dengan pandangan-pandangan yang masih lagi di dalam lingkungan ahli sunnati wal jamaah. Tapi apabila membabitkan kemaslahatan umum, macam isu COVID kita, isu-isu yang membabitkan pentadbiran yang kerajaan perlu tahu. Sebab itu saya sebut beberapa kali juga, Sabu Samaha pun saya rasa bersetuju, di dalam fatwa ataupun di dalam, bukan fatwa lah, di peringkat kebangsaan ini kita bincangkan perkara-perkara yang mana ia membabitkan soal-soal kepentingan nasional tadi. Adapun soal-soal yang sektarian, soal-soal madhabi, soal-soal furu', yang ini dibuka seperti mana luasnya Islam itu sendiri. Telah tidak dapat menyelesaikan hal ini imam-imam yang mu'tabar, walaupun mereka mengenal antara satu sama lain. An-nasu fil fiqh iyalun li Abi Hanifah. Manusia itu di dalam fiqh terhutang budi kepada Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i. Tetapi pandangan-pandangan Al-Imam Syafi'i banyak yang tidak sama dengan Abu Hanifah. Menghormati kesarjanaan, menghormati keilmuan, mempunyai ruang berbeza dalam hal-hal kehidupan adalah hak di dalam beragama. Kerajaan Osmaniyah memegang mazhab Hanafi. Dan melalui Osmaniyah jugalah dikuatkan qiraat Hafs an Asim. Walaupun di sana ada qiraat yang lain. Tapi kita pergi ke Maghribi, di Maghribi makin waras. Dunia Islam berjalan dengan kesarjanaan. Penyelarasan kita ialah penyelarasan isu-isu nasional. Dalam masa yang sama kita mestilah akur bahawasanya adanya keluasan di kalangan rakyat ini. Itu saya punya sisi pandang, supaya kita tidak berbalah dengan rakyat kita sendiri yang makin matang dan membaca fatwa yang berbagai-bagai. Dan mudah-mudahan dengan itu kita akan berdamai, kita akan lihat kematangan kita dalam menerima kepelbagaian ini. Terima kasih, Saudara Musi. Jazakumullah khair.